Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza qila min Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab 'an kulli hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fi darain amin ya rabbal alamin. Bayangkan raya. Raya sunat aja ya. Qala berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada sunnah muakkadah. Ya, sunat yang muakkad, mana yang sangat-sangat dituntut tu, ya, sunat sembahyang hari raya kedua. Sembahyang sunat hari raya kedua. Kedua tu apa? Iaitu kedua tu, raya haji dan raya fitrah. Raya haji dengan raya fitrah sunat, bukan wajib. Jadi hari raya ni merupakan hari ihtifal ataupun hari perayaan untuk umat Islam seluruh dunia. Iaitulah hari yang kembali keseronokan itu dengan kembalinya hari raya. Jadi Islam menjadikan hari raya ni kepada kita untuk umat Islam seluruh dia tu, setelah menunaikan dua ibadah. Satunya puasa, yang kedua haji. Jadi hari raya fitrah dan hari raya adha ni umat Islam dapat menziarahi keluarga lah, adik-beradik, kawan sahabat andai apa. Dan yang untuk bawa kasih sayang dan pergaulan yang mulia di antara orang Islam. Jadi disyarakkan sembahyang hari raya ni pada tahun pertama daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang pertama hijrah. Sebagaimana ulama mengatakan awal-awal hari raya yang disyariatkan itu ialah hari raya fitrah. Hari raya fitrah. Itu awal-awal syariat yang disyariatkan pada tahun yang kedua daripada hijrah. Ini pendapat yang masyhur. Mana dalil? Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Baqarah tu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sebutlah. Maksud dia, Allah Ta'ala menghendaki kamu beroleh kemudahan. Dan Allah Ta'ala tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukup bilangan dengan puasa bulan Ramadan. Walitukmilul iddata, cukupkan bilangan bulan Ramadan. Dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuk. Dan supaya kamu bersyukur. Ni ayat ni dia mengisyaratkan kepada hari raya Adil Fitri. Jadi hari raya korban ni adalah fasal dari Rabbi kawan ham tu, yang kita dah baca inna ataina. Kerjakanlah sembahyang, Tuhan kata fasalli, kerja buat sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban sebagai bersyukur kepada Allah. Jadi kata ulama mufassirin, murad dengan sembahyang di dalam ayat ni Tuhan kata fasalli, yang dikenaki dengan sembahyang ialah sembahyang sunat Adil Adha. Banyak
dalil-dalil dia. Tu ayat Quran, ada dalil hadis daripada Nabi SAW. Jadi hari raya ni setengah daripada ketentuan ataupun dia panggil khususiyah bagi umat kita sahaja, umat Nabi Muhammad SAW saja. Umat lain tak ada. Macam tu juga adalah sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan tu lah. Itu ketentuan bagi umat kita. Dan sembahyang gerhana pun sama, ketentuan bagi umat kita lah. Jadi awal-awal sembahyang yang disembahyangkan oleh Nabi kita ni adalah sembahyang raya. Raya apa? Raya fitrah tadi, kerana dia mula-mula difardukan ataupun disyariatkan. Raya fitrah. Macam tu juga sembahyang hari raya haji pada tahun yang kedua juga. Tapi selepas pada puasa baru raya lah. Baru haji. Raya haji dulu. Raya apa? Fitrah dulu lah baru raya Adha. Jadi mana afdal? Pada tahun yang sama. Tapi selepas difardukan apa? Hari raya puasa, tahun yang sama juga difardukan hari raya haji. Tapi puasa dulu lah. Jadi raya Adha dia lebih afdal daripada raya fitrah. Kita tu kita tak puasa korang lah. Ulama sebut. Kerana berdalil dengan ayat Quran tadi, fasalli, pasal dia sabit dengan ayat Quran. Fasalli, maka hendak sembahyang kamu lah. Hamba kena kerja sembahyang. Sembahyang tu memang sunat dia lah. Sunat hari raya ni. Kemudian orang kata sembelih. Tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mengharuskan Imam Malik dan Imam Syafi'i bahawa menyembelih sendiri laki-laki ataupun perempuan harus. Tapi orang perempuan dia tak nak sembelih, kita lah. Tapi kalau cuma saya perempuan sembelih, kedai ayam orang perempuan. Tak nak makan rupa kan. Kau kita ya, orang laki-laki sembelih, perempuan tak sembelih. Kalau kau Arab, ada kerja kedai ayam, orang perempuan semua. Sembelih unta ya, apa yang lelaki sembelih. Ayam perempuan sembelih. Dia buat corong dia tu. Jangan kaki lah ni. Tua kepala yang kebit je lah. Buat apa? Jauh lah. Salah tipu. Ayam. Dia buat corong. Dia buat dengan besi je. Buat dengan tin aluminium. Kalau takbir raya kan? Kalau zaman Rasulullah dia bagi takbir sama juga begitu. Sama. Mana sunnah? Sunnah lah. Daripada zaman dulu, bila Tentu ulama kata sunat juga kita qada raya ni. Sembahyang, mau qadakan sembahyang. Sembahyang sunat hari raya ni. Nak bagi orang yang luput lah. Nak bagi orang yang luput. Kerana sembahyang dia masuk sunat kita sembahyang apa kita qada sembahyang yang berwaktu ni. Jika keluar daripada waktu dia. No? Sunat kita qada. Kalau keluar daripada waktu kita tak ada apa sunat kita qada. Itu tengok dalam Hasyiah I'anatul Talibin dia sebut macam tu. Wallahu a'lam. Ini kita tahu yang dah kan. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka lafaz niat sembahyang sunat hari raya tu usalli sunnata Aidil Adha raka'ataini lillahi ta'ala. Di situ Idul Fitri ke apa? Sahaja aku sembahyang sunat hari raya Adha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala sama tu. Adha dengan Fitri ni dibuat tu kan. Usalli sunnata Aidil Fitri je lah. Ubah itu lah. Allahu Akbar. Itu takbir tahrum. Baik. Ni dia buat. Usalli sunnata Aidil Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat hari raya fitrah 2 rakaat
kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi sembahyang hari raya ni ittifaq ulama lah. Mengatakan 2 rakaat sahaja dengan ittifaq ulama. Nah. Macam Imam Nawawi dalam Majmu' disebut hadis riwayat daripada Umar, salatul adha rakaatani, salatul fitri rakaatani, wa salatul jum'ati rakaatani, wa salatul musafiri rakaatani, tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, wa qad khaba man iftara. Dia sebut gitu, atau kama qala. Jadi hadis daripada Umar, dia sebut sembahyang hari raya Adha ni 2 rakaat. Sembahyang raya fitrah 2 rakaat, hari raya fitri tu. Sembahyang Jumaat 2 rakaat. Sembahyang musafir pun kata dia 2 rakaat. Tamam bukannya qasar. Atas cakapan Nabi kamu, sesungguhnya sia-sialah mereka yang berdusta dan berbohong. Dia sebut wa qad khaba man iftara. Mana ittifaq ulama 2 rakaat. Tak pernah orang buat lebih. Ada orang buat lebih. Subhanallah. Kut rajin. Kemudian ia seseorang membaca doa iftitah selepas daripada takbiratul ihram tu. Lepas pada dia usolli ni Allahu Akbar, kemudian dia baca iftitah. Nah, iftitah ni mana pembukaan. Bacalah doa iftitah mana pun, banyak riwayat iftitah ni. Tapi yang masyhurnya kita nak baca lah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Takat tu mulia lah. Kata tambung wajah tu satu hak lain pun nak boleh. Terus Allahu Akbar wajah tu wajah dia lagi boleh juga. Terus ada sampai habis. Nah, tapi afdalnya kata Imam Syafi'i kampuh bila doa. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajah tu wajah dia lagi habis. Nah. Ada lepas pada tu ada Nabi buat lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Banyak lagi riwayat. Nah, riwayat tentang iftitah ni. Ya, kotlah kawan baca lain lagi kata tak kenal kau tu dah. Bercambah riwayat kita ngaji tak nimba. So, kata. Ni riwayat ni macam. Kurang-kurang tinggal sangat pun Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Takat tu. Bayar sunat. Kurang-kurang macam tadi. Kemudian daripada iftitah tu, kemudian maka takbir 7 kali. Kemudian dia takbir 7 kali. Takbir ni bukan fardu dan bukan sunat ab'ad. No? Dia bukan fardu dan bukan ab'ad. Hanya takbir ni hai'ah semata-mata. Dia bukan sunat ab'ad, dia bukan fardu, dia hanya sunat hai'ah. Maksudnya kalau kita tertinggal, tak payah duk tampung dengan sujud sahwi. Dia macam a'udzubillah, macam doa iftitah, macam tu ya hukumnya. Maka tak sunat kita sujud sahwi kerana meninggalkan takbir ni. Jadi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tak apa? Tak baca orang tanpa pun. Nah. Nak angkat tangan-tangan ikut suka hampa lah. Kita duk carah takbir angkat tangan dah. Dia sunat takbir. Maka tu dia kata apa? Serta mengangkat tangan. Tu sunat lain pula. Angkat tangan tu. Nah. Jadi kita tak takbir, kita tak angkat tangan. Tak apa? Yang ni sekalipun pasti pada dia tu pada perbuatan yang banyak, kerana demikian tu dituntut dan disuruh oleh syarak. Ulama kata tak ada masalah. Faham tak? Kena bergerak banyak. Kena buat misal takbir ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak nak lah. Kerja tak puas. Kenapa? Kerana dituntut. Maka sunat kita angkat tangan, sunat juga. Faham tak? Itu sunat yang lain. Nah. Angkat tangan. Takbir tu hai'ah dah. Angkat tangan pun hai'ah juga. Tak sama dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu hukum.
Rukun, fardu tu. Angkat tangan tu sunat. Tak tahu. Angkat tangan tu takbir tu fardu. Allahu Akbar. Tak angkat apa. Terus qiyam tak apa. Qiyam bukan qiyam, qiyam. Beza qiyam dengan qiyam ni. Qiyam ni mana diri, qiyam ni mana peluk tubuh tu lah. Gitu. Bahasa orang tu. Sunatlah kita angkat tangan. Dan dia kata serta mengangkat dua tangan seperti takbiratul ihram. Macam mana kita takbiratul ihram? Ditengok dalam disebut dalam kitab Al-Bayan, syarah pada Muhadzab, Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata tak diangkatkan dua tangan ketika mana kita takbir raya. Tu mazhab dia. Mazhab Sufyan Ats-Tsauri dengan mazhab Imam Malik. Itu disebut dalam kitab Al-Bayan, syarah pada syarah Muhadzab tu, kecuali pada takbir iftitah. Takbir pembukaan. Di situ saja. Tapi pendapat mazhab kita Syafi'i dan pendapat mazhab Imam Abi Hanifah, Hanafi lah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi disunatkan mengangkat dua tangan tiap-tiap kali takbir. Hanafi, Malik dengan Tsauri dia angkat sekali buah mula ya. Nah, Allahu Akbar kali tu. Lepas tu Allahu Akbar tak angkat. Kita tak tiap kali takbir, tiap kali angkat. Sunat dia gitu. Tu mazhab kita Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Dia sunat mengangkat tiap-tiap kali. Angkat ni betul tak? Betul bahu, membetuli bahu. Dalil riwayat Umar kata sallal aida. Annal Umar sallal aida fakabbara fil ula sab'an wa fil thaniyati khamsan yarfa'u yadayhi 'inda kulli takbiratin minha. Sayyidina Umar buat sembahyang di zaman dia lah. Dia jadi khalifah, dia jadi tok imam. Hari raya beliau angkat takbir 7 kali. Pertama pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Yang kedua dia nak ambil dalil mana? Yarfa'u yadayhi. Dia mengangkat tangan dia, Umar ni. Dia angkat tangan dia inda kulli takbiratin minha, tiap-tiap kali dia takbir. Nah, jadi di riwayat orang yang ke belakang daripada dia lah, yang bertemu benar duduk zaman Umar, tiap kali dia takbir, tiap kali dia angkat. Ni dalil mazhab kita Syafi'i dan mazhab Abi Hanifah. Kata dia, sunat kita angkat tiap-tiap kali. Ya Allah. Jadi kita angkat mengangkat tangan, dua tangan pada tiap 7 kali takbir tu. Dia kata seperti takbiratul ihram, kita angkat berapa kali? 7 kali ataupun kait pada takbir. Takbir tu berapa kali? 7 kali. 7 kali ni kena kait. Lain daripada takbiratul ihram. 7 tulis ni boleh. 7 tidak termasuk takbiratul ihram. Kalau sekali dengan takbiratul ihram tu 8 lah. Jangan cara angkat tangan, cara ke bunyi Allah Akbar tu. No. Jangan cara angkat tangan. Cara tangan dia bila disebut takbir bukan angkat tangan. Takbir tu bunyi Allahu Akbar tu. Faham tak? Jadi kita takbir awal tu Allah Akbar lah. Allahu Akbar tu satulah kalau ikut takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu tentu 7 dah. Takbiratul ihram tu lah apa? Gitu. Maka 7 kali ni lain daripada takbiratul ihram. Tak termasuklah, mana dia tak termasuk takbiratul ihram. Ni pendapat fuqaha tentang takbir sembahyang raya ni. Mazhab kita 7 kali. Kalau ikut mazhab Hanafi, dia kata takbir rakaat pertama 3 kali ya. Selepas pada takbiratul ihram, sebelum baca Fatihah. Pada rakaat kedua 3 kali juga selepas bacaan mereka. Pula. Tak dibaca satu di antara tak dibaca satu daripada takbir di antara takbir dengan takbir kita nak baca apa.
Itu mazhab Hanafi. Maliki, Hambali, dia 6 kali. 5 kali rakaat kedua. Tetapi fuqaha Syafi'i berpendapat takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Dalil dia macam kita kata tadi. Rasulullah takbir yukabbaru fil fitri wa adha. Nabi bertakbir pada raya fitrah dan raya haji. Fil ula sab'a takbiratin, pada rakaat pertama 7 kali. Wa fis saniyati khamsan, dan pada rakaat kedua 5 kali. Itu dalil dia. Ada banyak lagi lah hadis-hadis tentang takbir 7 kali ni. Tapi ada pendapat masing-masing mereka ni. Ada hadis masing-masing. Ja'far bin Muhammad, salah seorang daripada tabi'in. Dia kata Nabi SAW, wa Abu Bakrin wa Umar kabbara fil aidain wal istisqa sab'an wa khamsan wa sallu qabla al-khutbati wa jaharu bil qira'ah. Sahabat bukan ni. Rasulullah kata dia, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Dia sebut anna nabiyya wa Abu Bakrin wa Umar, 3 orang ni. Tiga orang ni, mereka ni bertakbir pada sembahyang hari raya dan sembahyang istisqa, minta hujan tu 7 kali dan 5 kali. Pada rakaat pertama 7, rakaat kedua ni 5. Dan mereka melakukan sembahyang sebelum daripada khutbah. Maksudnya sembahyang dulu baru khutbah. Dan mereka menyaringkan dengan bacaan mereka. Istisqa nyaring. Bayang rayanya nyaring. Ya Allah. Baik. Pada rakaat yang pertama 7 kali. Dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Lain 5 kali ini kena lain daripada takbir qiyam ataupun takbir bangkit. Daripada sujud. Kita sujud pertama, sujud kedua dah. Lepas tu sujud yang kedua, kita nak bangkit pada rakaat tu, kita ada Allahu Akbar tu takbir lah. Tu tak masuk tu. Tu asing. Kalau kira tu 6. Kalau kira tu 6. Allahu Akbar lah. Allahu Akbar. Kita tak angkat tangan lah tu. Pada rakaat pertama naik rakaat kedua lah. Tak angkat tangan. Takbir dah. Lepas tu bawa Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru 5 kali betul tak? Situ. Lain daripada takbir bangkit berdiri. Kalau di imam kurang mana? Di imam kurang. Kurang takbir. Kita makmum buat gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buat dekat 5. Dia buat dekat 5. Apa itu? Kita makmum ya. Tambah. Tok Syah dia buat rajin. Ikut Tok Imam sudah. Kita nak hukum tambah. Tak. Ulama kata kalau Tok Imam kurang, ikut Tok Imam. Kerana dia bukan fardu, dia bukan abad, dia hai'ah semata. Terus ada buat rajin duduk tambah ke dia. Gitu. Jam tahu. Tak gitu subhanallah. Tu kan subhanallah. Dia ambil ke dia. Kalau tambah berapa? Tinggal dapat kata makruh. Dia rukun qauli ni. Buah qauli ni kalau kita lihat dikit tak ada masalah apa. Gitu. Sama takbir apa? Semayang mayat. Dia 4 takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cik Imam pun 6. Masa dia ikut dah tu. Biar pergi dia. Tu jadi ikut dia. Ada yang ikut. Yang ikut dia pergi dia. Kalau dia sengaja takbir nyari pun, kalau dia apa? Dia niat zikir. Tak ada masalah, tak membatalkan semayang. Faham tak? Gitu. Tapi yang korang pada 4 bab tu kan. Pasal dia 4 kali.
Kalau lebih tak apa. Ha, lebih. Dan ulama kata, kalau imam, kalau mengkurang, jika mengkurang oleh imam akan takbir dia tu, maka sunat dia mengikut akan imam dia. Kalau dia tambah bila awal pada sunat, makruh lah. Faham tak? Sunat dia ikut tu imam dia. Tapi kalau dia ikut imam yang bermazhab dengan mazhab Hanafi, yang takbir dia 3 kali, ataupun imam mazhab, imam Maliki yang takbir dia 6 kali, maka dia ikut dan jangan tambah atas dia. Ulama kata jangan tambah. Tapi di Mekah pun dia takbir 7 dah. 7. Jom tu. Siapa besok pergi raya sana? 7 Saya raya di sana 2 tahun lepas. 7 kali. Dia buat pun. Tengok dalam TV berapa kali dia buat? 7 lah. Kau tak kira apa? Mana ada kira apa? Berjumpa mayang kita. Mayang. Gitu. Baik. Jadi 5 kali pada rakaat yang kedua. 5 kali. Rakaat pertama 7 kali. Baik? Baik. Dahulu daripada membaca Fatihah. Mana sebelum lah. Nah, dahulu daripada membaca Fatihah. Jadi sesudah takbir 7 pada rakaat yang pertama dan takbir yang 5 pada rakaat yang kedua, baru kita baca Fatihah. Itu mana sebelum. Dahulu ni mana sebelum. Nah. Kemudian dibaca Fatihah selepas pada kemudian daripada takbir 5 ataupun 7 ataupun 5 tu baru dibaca Fatihah dan surah. Surah apa? Sabbihisma. Nah. Dia mengapai hak lain, dia mengapai surah lain. Nampak? Boleh ada baca? Boleh juga, tapi eloknya Sabbihis. Pasal Nabi baca Sabbihis je. Pada rakaat yang pertama. Dan surah Hal Ataka hadisul ghasyiyah. Bukan Hal Ataka al-insan. Nah, Hal Ataka hadisul ghasyiyah tu. Dibaca tu pada rakaat yang kedua. Hal Ataka tu rakaat yang kedua. Kemudian daripada Fatihah. Mana kemudian ini sudah baca Fatihah. Dalil oleh Syekh Daud ni. Pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dua-dua. Imam ni dia berdalil dengan hadis Rasulullah ni. Yaqra'u fil aidain fil jum'ah bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Dia ambil situ. Tapi ada juga mazhab kita Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i kot ni. Dia baca ni, dia kena mengapai. Dia lain pada Sabbihis. Tapi ada pun pendapat mazhab kita Syafi'i yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Nah, disebut dalam kitab Majmu', disunatkan kita baca surah Qaf. Qaf. Pada rakaat pertama. Dia baca Qaf. No. Kita duk ngaji orang tua banyak dalil baca sajim hak. Ain ghain fa qaf. Kat lam. Dia orang buat qaf dia qaf. Lepas tu main baca huruf sekok qaf tu qaf baca tu. Dia baca qaf. Dia ikut hijab. Qaf fatah. Qaf alif fa. Hijaannya tu qaf. Tengok. Tu hijaannya. Dia kena ikut baca hijaan dia. Bukan boleh alif. Nah, alif lam alif mim lam. Mim. Sebab tu dia dengung situ kerana mim jumpa dengan mim. Nah, dalam tulisan kan. Lam alif mim. Mim tu lepas tu nak mula dibuat mim lah. Mim juga jadi dua idgham mislah lah. Alif lam mim gitu. Mim bukan mim nah.
Nun dia, nun. Ya Allah. Baca surah Qaf pada rakaat pertama. Rakaat kedua baca iqtarabatis sa'ah pada rakaat yang kedua. Itu mazhab kita Syafi'i. Hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu daripada Nabi, kata dia annahu kana yaqra'u yaumal qiyamati annahu kana yaqra'u yaumal fitri wal adha, bahawasanya adalah ia Nabi yaqra'u, membacalah ia Nabi yaumal fitri, pada hari raya fitrah, wal adha, dan pada hari raya adha tu bi qaf wal Qur'anil Majid. Dia baca tu. Surah Qaf wal Qur'anil Majid sampai habis lah. Dan dia baca, kata dia wa iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Dalam surah apa tu? Surah Al-Qamar tu lah. Surah Al-Qamar. Ayat tamu tu lah sampai. Gitu. Itu mazhab kita Syafi'i. Tapi kita ambil budak-budak ambil dalih anu, pakai hak Syafi'i dengan hal atau. Kalau nak baca juga Quran, baca hak tu. Surah Qaf dengan ayat iqtarabatis sa'ah, surah Al-Qamar tu nah. Baca tu. Ni takbir apa 7 kali dengan 5 kali ni. Bila imam naik rakaat kedua, lepas takbir di qolat dia baca Fatihah dia apa. Lepas tu makmum tegak tu dia tinggal Fatihah, dia pergi buat sunat ni boleh. Tapi takbir boleh. Tahu kali ikutnya dia tak sunat dah balik. Macam kita pasal apa dia tertib dia dah lari dah. Dia boleh patah sebab dia dapat hak rukun tu. Lepas tu dia patah balik. Dia kalau dari segi apa? Bila dia cakap dia tak batal pasal apa, dia masuk dalam rukun apa? Qauli. Qauli tak apa. Silam dia balik lah. Cuma tapi tak sunat, tak dituntut dah kerana dia terlepas daripada tertib. Dia nak sunat, tertib dia sunat je. Maka bila dia terlepas tertib tu tak sunat dia batal balik. Macam kita takbir terlupa baca iftitah, tapi baca bismillah, alhamdulillah, baru dekat alhamdulillah alamin, teringat tak baca apa. Iftitah kita patah balik pun tak diberi pahala lah. Nampak tak? Kerana tertib dia dah tak ada lah. Tapi tak membatalkan benda tu kerana apa, dia masuk dalam qauli lah. Tapi kalau fi'li tak boleh. Selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan sunat diselangi antara takbir yang 7. Boleh kita takbir saja. Tanpa kita angkat tangan, tanpa kita baca. Boleh kita takbir serta angkat tangan, tak baca nak tambah pun, takbir semata ayat lah. Hak ni tambah pergi segi hak wajib dan sunat lagi. Kita takbir, kita angkat tangan, kita selang pula dengan sunat diselangi antara takbir yang 7 tu dan antara takbir yang 5 itu diselangi dengan subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar. Gitu. Sambung lagi wala haula wala, sambung lah weh. Tak ada masalah. Kalau ikut mazhab macam Abu Hanifah dengan Maliki ni, depa takbir semata tu tanpa ada penceraian di antara takbir tu dengan zikir, tak ada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Tapi kata Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, diceraikan antara takbir ni dengan zikir ni lah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalil Ibnu Mas'ud, semayang hari raya, kana yakhifu baina kulli takbiratain, yahmadullah wa yukabbiruhu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Ibnu Mas'ud kata, Abdullah bin Mas'ud semayang hari raya, beliau berhenti di antara tiap-tiap 2 takbir, beliau memuji Allah, mengucap takbir, dan dia berselawat atas Nabi SAW.
Jadi Imam Nawawi dalam Majmu' dia kata jika ditambah atas zikir tersebut harus tak kita nak tambah? Boleh, tak ada masalah. Kalau ikut hak riwayat dia dekat tu lah. Wallahu akbar lah. Lepas tu dalam kitab Majmu' Imam Nawawi kata harus kita tambah atas zikir tersebut. Nah, sebab tu Imam Saidalani daripada azhab kita Syafi'i kata dia seorang mengucap seorang boleh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah pilih tu lagi dah. Boleh. Dalam masalah apa. Itu Imam Saidalani sebut. Dia azhab Syafi'i. Boleh kita tambah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Kemudian jika sembahyang berjamaah, dia kait jika sembahyang jemaah. Apa makna ni? Kalau tak jemaah, dah. Gitu. Nah, dia kait dengan jika berjamaah. Macam dia sebut. Telah lalu pada mazhab kita Maliki dan mazhab Syafi'i harus sembahyang raya itu bersendirian. Sama ada dia tu lelaki ataupun perempuan. Kalau tak ada anak pergi buat sendiri. Nah gitu. Buat sendiri di rumah. Dia kata tak ajak khutbah lah. Dia baik baca khutbah ni kalau jemaah. Mayang seorang siapa nak dengar. Kita seorang-seorang tu satu ni macam doa lah baik. Baik. Kemudian jika sembahyang jamaah, maka disunat baca khutbah jika jemaah. Dia kait pada situ tu. Cuba tengok. Kalau ikut dia bunyi. Maka disunat baca khutbah jika sembahyang jamaah. Nampak tak? Tapi ikut tahu. Dia kait lah. Kait bagi kata jamaah. Kalau sunat, kait pada kata sunat jika berjamaah, jamaah. Kita faham dia tu kalau tak jemaah, tak sunat khutbah. Kemudian bila nak baca tu, kemudian daripada sembahyang kedua hari raya itu, mana dia raya fitrah ke raya haji, sunat dia selepas daripada sembahyang. Ibnu Umar kata, Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, kanu yusalluna al-aidain qabla khutbah. Depa semua ni Nabi, aku duduk zaman Nabi. Nabi mayang khutbah selepas sembahyang. Zaman Abu Bakar jadi khalifah, jadi ketua pun. Abu Bakar khutbah lepas sembahyang. Zaman Umar pun nampak dia lah. Ni Ibnu Umar ni kan. Pak aku pun sembahyang khutbah selepas sembahyang khutbah. Sembahyang raya sebelum daripada khutbah. Sembahyang dululah. Mana khutbah selepas pada sembahyang. Zaman tu. Ni kata Ibnu Umar. Ada Muslim ni. Dan disunatkan kita tuntut dengarlah khutbah, sunat bukan wajib. Tuntut dengar khutbah ni sunat kerana dia pun sunat. Abdullah bin Sa'id dia kata syahidtu ma'a Rasulillah. Aku hadir, aku saksi serta Rasulullah. Tak kala selesai daripada sembahyang, Nabi semuanya kami berkhutbah kata dia. Selesai pada sembahyang aidin falamma qada salata qala inna nakhtubu faman ahabba ay yajlisa lil khutbati falyajlis wa man ahabba ay yadhhaba falyadhhab. Nabi sebut lagu tu. Tu nak mak kata sunat dah sembahyang. Apa khutbah ni? Nabi kata apa? Sungguhnya kami berkhutbah. Sesiapa yang suka duduk untuk mendengar khutbah, silakan duduk. Nabi sebut begitu. Falyajlis, maka duduk. Wa man ahabba ayyan haba, barang siapa yang suka bahawa dia nak pergi, maksud dia tak mahu nak dengar, dia nak belah. Suka nak pergi, maka sila pergi. Nabi kata fal yadhhab fi. Tak ada masalah. Tu nak bukan Nabi nak bang kata sunat lah tu. Tapi bingung sangat, weh Nabi ucap khutbah tak dengar. Bukan tu. Bukan apa ni.
Nabi dalam khutbah tu doa macam-macam ke? Kebik mai. No. Sahabat tak lari lah, sahabat tak lari. Nah, hadis ni Bukhari Muslim. Jadi nak abang kata cuma Nabi nak cerita siapa masa nak ni bangkit dan apa tak mau dengar. Tak nak maksud apa? Nak abang kata benda ni sunat, bukan wajib. Kemudian daripada semayang hari raya tu habis. Dimulai pada awal khutbah yang pertama dengan takbir 9 kali berturut-turut. Hal ni tak nak selang ni. Dan pada khutbah yang keduanya 7 kali berturut-turut. Maksudnya gini, betul tu khatib bila naik-naik ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9 kali. Nah, lah kali walillahil hamd. Nah, boleh tu. Lepas tu, Alhamdulillah. Baru ni lah. Dia mula dengan takbir ni 9 kali. Ni pendapat jumhur ulama. 9 kali, 7 kali ni jumhur ulama. Tetapi pendapat fuqaha Maliki kata dia tak ada dikira maksud dia dengan takbir ni. Ikut suka nak buat macam mana pada awal khutbah ni. Mazhab Imam Abu Hanifah. Ni ada dalam Fiqhul Islam wa Adilatu Dr. Wahbah Zuhaili. Dia sebut dia tu. Dia kata dia ketiadaan ditahdidkan, ditentukan, dihadkan takbir ni 9 dan 7 dah ada. Awal jumhur apa kalau ikut pendapat mazhab Maliki, hai ikut juga apa pasal nak buat nak buat. Kena tu imam untuk khatib rajin mampu dah sebenarnya. Nah. Betul. Jadi dalil kalau ikut jumhur ulama gitulah. Dia buat 9. Dia ulama apa jumhur dia pakai dalil daripada Sa'id bin Mansur, daripada Abdullah bin Uqbah. Yukabbirul imam yawmail aidi qabla an yakhtuba 9 takbiratin wa fi saniyati 7 takbiratin. Kata dia mengucap takbir imam pada 2 hari raya 9 kali, pada khutbah 2 hari raya adalah 9 kali sebelum khutbah dan 7 kali pada khutbah yang kedua. Habis. Dan adalah kedua khutbahnya hari raya tu seperti khutbah Jumaat. Seperti pada mana? Pada rukunnya dan sunatnya. Seperti itu. Orang mengaji wajah syabah tu. Dia bila seperti, dia mesti ada wajah syabah, wajah yang nak menunjuk serupa. Seperti dah kata, hak ni serupa ni. Seperti mana serupa lah. Serupa. Seperti khutbah Jumaat. Serupa khutbah Jumaat. Serupa pada apa? Mesti ada benda yang nak merupa kan? Pada sunat, pada rukun dan sunatnya. Gitu. Lagu mana apa rukun khutbah Jumaat? Lagu tu lah rukun khutbah hari raya. Lagu mana sunat dia? Lagu tu lah sunat khutbah hari raya. Gitu lah. Tapi dua-dua apa khutbah ni memang sunat lah, faham tak? Tapi sunat pun ada rukun pun memang sunat ke lah? Takkan tak ada rukun, ada sebab tu lah. Kena takbir macam tiap waktu lah. Gitu. Tapi bila dia sunat ni dia tuntut kita buat. Kalau tak buat sudah ikut hang. Talabul fi'li talaban ghairu jazimin. Tuntut buat sebagai tuntut yang tak betul. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak ada dosa apa. Tapi jangan kita nak celapak buat. Bila kita dah celapak buat wajib kena jaga. Kalau buat hal-hal berdosa apa tu mayang kalau tumak ninah dengan kalut dia, tak ada tumak ninah. Mayang sunat dia lah. Kita salat mayang langsung senang. Mana? Jadi bila kita dah mula masuk dalam semayang tu, wajib kena jaga. Rukun dia kena jaga. Syarat dia kena jaga. Tak boleh buat alai-alai. Faham tak? Gitu. Tapi dia serupa pada dengan Jumaat ni, dengan khutbah Jumaat ni, serupa pada rukun dan sunat. Tapi tak serupa pada syarat. Syarat tak? Syarat khutbah Jumaat tak serupa dengan syarat khutbah hari raya. Gitu. Misal kita kata, apa syarat khutbah Jumaat ni? Syaratnya?
Tu syarat ni. Berdiri. Syarat khutbah Jumaat ni kena berdiri. Kalau tu imam dah tak larat, dia berdiri dah bagi orang lain tak lah. Boleh, memang boleh. Tak larat berdiri duduk. Orang boleh mencabar dia boleh. Ya Allah. Betul imam dah tak larat. Nak memang tak ada tu tak. Bukan dah nak marah nak buat lah. Agak-agak patut badan lah. Dia boleh dah pula asal. Macam tu. Apa ni syarat dua khutbah hari raya ni. Dia macam diri. Cuma apa syarat Jumaat diri. Tapi mayang raya tak diri tak apa. Faham? Kalau dia sunat. Macam lah kita semayang duduk ni rukun dia salah satunya wajib diri lah. Semayang waktu ni semayang wajib ni. Tapi semayang sunat duduk pun tak apa lah. Faham tak? Kerana dia sunat gitu. Tak serupa pada. Cuma dia serupa yang kata seperti khutbah Jumaat. Seperti pada rukun dan sunat. Gitu dah. Tiada pada syarat. Itu dia betul lah. Gitu. Dan kita kata duduk di antara dua khutbah pada semayang apa? Khutbah Jumaat tu. Maka pada semayang raya tak duduk tak apa. Tak duduk tak apa. Dan suci daripada hadas. Suci daripada hadas, suci daripada najis yang tak dimaaf lah. Khutbah Jumaat, khutbah raya tak apa. Cuma makruh je lah. Menutup aurat. Maka benda-benda ni tak disyaratkan pada khutbah hari raya. Cik Imam baca selak lutut. Biar pergi kat dia lah. Cuma abang Cik Imam lutut selak. Nampak duk lak sangat nak tu lah. Tapi nak abang kata itu tidak disyaratkan. Faham tak? Gitu. Cik Imam nak mutu pergi apa? Pergi masjid lah. Pakai jubah. Tak apalah. Okey dah. Main tak nak balik tu dia selak lutut. Main tampak boleh. Bersih duduk tang. Macam mana betul ni? Buat mati. Tok Bilal tu ni. Lelak ni tu. Allah. Dia selok sakan selok. Balik selok dalam rumah. Duduk dalam rumah ikut kahang. Sebab tu Ustaz Dr. Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam dia kata khutbah raya pada mazhab Syafi'i ni tak disyaratkan pada dia syarat-syarat khutbah Jumaat. Tak syarat. Sebenarnya khutbah raya ni daripada macam tu lah, berdiri betul, suci, tutup aurat, duduk antara dua khutbah. Tapi demikian tu sunat juga nampak. Tapi kalau kata dia duduk diri habis tasnaun, habis kita kata yang khutbah pertama lah, habis tak tu. Lepas tu dia duduk selawat, dia berdiri malah duduk keluar memakruh saja. Faham tak? Tapi kalau khutbah raya atau khutbah apa Jumaat tak boleh. Dia kena ada beza antara. Kalau memang bangsa tak boleh duduk dah, berhenti bagi lama. Bagi lama sikit dah. Qadar berhenti tu ulama kata sunatnya qadar kita baca qul. Sunat kita baca qul apa? Qadar berhenti tu qadar kita baca qul Allah. Baca yang pertengahan je lah. Contoh kali tengah lah. Baca pertengahan dan sunat bagi tok petik baca qul. Gitu. Tak gitulah. Ya Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka dinyatakan di dalam khutbah di dalam kedua khutbah itu dinyata apa makna nyata? Diceritakan, dihabakkan. Itu makna nyatakan. Terangkan. Gitu. Kita nyatakan, kita terang ataupun kita cerita di dalam dua khutbah itu hukum bicara korban. Tu kalau raya korban lah. Dan pada khutbah hari raya apa? Bicara korban pada hari raya korban. Dan bicara hukum zakat fitrah pada hari raya fitrah. Patutnya hak tu weh. Dia masa kita ni duk entam dengan tag. Lepas tu duk capak tag tu. Tinggal je ni tag tu. Habak syarat-syarat kurban ni. Ni bangsa hak kurban ni. Dia lagi pakai nak keluar buat kurban. Kampung kita tu lah. Tuan-tuan jangan niat sunat. Kena niat sunat. Kalau tak niat sunat, tak boleh terdarah. Betul ya.
Saya buat kali di Mekah tu. Ni tadi nak makan mana? Ni benar hak ni, kena hak tu hak penting ni. Bila kita nak niat kurban, nak niat, nak wakil, nak pi niat ni lembu ni. Aku jadikan setumpuk pada lembu ni korban bagi diri aku. Tak boleh makan ni korban tu. Korban sah, tapi tuan dia tak boleh makan, bukan dekat dia. Orang tanggungan tak boleh makan. Hak tu yang patut cerah. Tak puas lagi nak sambung cerita Nabi Ibrahim, tak Ibrahim tu pergi naik semangat. Tak puas lah sudah. Tapi bagi Pok ni bukan main ngaji. Pok semayang raya ni tak dapat main ngaji lah. Dia memang wajib dah ni. Dia rukun Melayu dua ya. Satu masuk Jawi, yang kedua mayang raya. Hak tak pernah main sumuk-sumuk dia tekan lepas cecah telinga. Dia tak tahu. Kuluk ni cecah telinga ni. Tak nak pakai sumuk lah. Kata dia tak perlu dia balik sangkut tu dia tak. Sangkut dia mana kepiak tu lah. Lama-lama dia tak. Semut merah yang datang kata tu. Pok tu. Waktu ni hak main mengaji tak ada main lah. Lepas ni kan hak main dah pun cabut ni. Mereka ada berdarah. Nah. Ya. Allah dah tahu kan. Dengar batuk boh itu. Dia bicara hak tu hak yang buaya ngaji ni. Cara dah tinggal saktek tu. Tapi salah juga kita agama ni pun. Kalau tak buat dia boleh kacau. Bingung kita tak buat apa, kita baca tag gitu kan. Sian tu mak. Jadi dia kena jawab, payah kan. Kalau kata dia yang boleh Mekah yang dulu zaman tu lah. Tak apa lah. Mekah tak apa dia toleh tak apa. Tak masalah. Cara hukum zakat fitrah pada hari raya fitrah. Hukum dia kena ada. Baca ni. Qala musannif rahimahullah taala. Dan disunatkan takbir pada 2 hari raya keduanya. Sunat kita takbir. Takbir apa? Pada hari raya tu dia panggil takbir mutlak. Apa makna mutlak? Yang tidak dikaitkan dengan apa-apa. Tidak dikaitkan dengan apa-apa benda lah. Itu takbir mutlak ni. Takbir pada hari raya fitrah, hari Adha ni adalah sunat. Nah, bukan wajib lah. Dalil sunat takbir hari raya ni walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tu dalil kata suruh kita takbir. Supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan bulan Ramadan. Dan supaya kamu membesarkan Allah kerana dapat petunjuk. Dan supaya kamu bersyukur. Walitukabbiru. Dan pada raya Adi Adha ni dia kata wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Tuhan kata tu dah. Baqarah juga. Dan sebulan wadkuru seboleh kamu akan Allah Ta'ala. Sebutlah kamu akan Allah Ta'ala. Wadkuru, ingatlah kamu, sebutlah kamu akan Allah Ta'ala. Dengan takbir. Semasa mengerjakan haji di dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Nah, itu yang kata tu. Wadkurullah, ingat Allah, sebut Allah fi ayyamin ma'dudat. Pada hari-hari yang tertentu ketika mana kita buat haji. Nah. Itu dalil dia. Betul Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, iaitu hari makdudat ni dia sebut dalam ayat ni ialah apa? Hari-hari tasyrik. Itu Ibnu Abbas sebut. Ibnu Abbas. Kalau apa? Mufassir Ibnu Abbas ni dah. Nabi doa wa'allimhu ta'wil dah. Firman Tuhan lagi kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dia sebut. Nah. Demikianlah Allah Ta'ala memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah. Nah, kerana mendapat nikmat petunjuk dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baik kepada orang yang berusaha supaya baik amalannya. Ni dalil-dalil kata dia suruh kita takbir. Takbir apa tu? Takbir mutlak. Apa makna mutlak? Tak ada kait dengan apa-apa. Bila hari raya? Hari raya ni bila hari raya? Masuk maghrib, mana raya ni? Esok nak raya je lah. Masuk maghrib tadi dah. Kalau esok raya, tu mana raya ni? Mana hari raya? Malam
Masa Islam dia kira malam dulu. Nah, malam dan siang tu hari raya semua lah dia pergi. Nah, bila kita sebut siang malam. Kita punya siang dulu, malam belakang lah. Ada. Masa hari raya ni, daripada jatuh matahari hari yang ke-30 lah kita kata lah. 30 tu, hari raya sampai bila? Sampai jatuh balik matahari semua. Tu hari raya belakang. Takbir apa ni? Dia takbir mutlak. Apa makna mutlak? Mana tidak dikaitkan dengan apa-apa. Tengok ni. Tapi sampai kalau ikut itu hari raya, faham tak? Itu hari raya. Jadi takbir mutlak ni artinya takbir yang tidak mengiringi sembahyang. Tulis gitu dah sunat. Pokok tak faham lah. Kerana ni tulis gitu. Takbir yang mengiringi sembahyang. Senang saja cerita gitu. Itu mana mutlak. Semata-mata. Dan disunatkan pada mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal. Permulaan dia jatuh matahari malam hari raya fitrah. Ni dalam fiqhul Islam dia tu disebut gitu. Sampai bila weh? Telefon. Hingga lah. Lepas pada mutlak lah. Pada 2 hari raya keduanya disunatkan takbir mutlak. Lepas tu? Hingga lah. Hingga ada apa? Kau ada lah hal lain. Dia boleh masuk saja. Hingga masuk. Kalau ada hat tak ada, hingga tambah ni. Kalau ada hingga, tak payah tambah lah. Kena lah. Bila nak takbir mutlak tu? Kalau ikut hari raya ni sampai ke petang lah nak. Itu hari raya. Tapi takbir mutlak ni daripada jatuh matahari hingga mana? Takat mana? Hingga tu mana takat? Takat dia hingga masuk kepada sembahyang. Nampak tak? Takat tu je lah mutlak. Takbir mutlak ni gini. Walaupun hari raya tu sampai apa? Jatuh matahari tu dah. Tu hari. Tu buat hari. Faham tak? Tapi nak abang kata takbir mutlak ni daripada jatuh matahari malam ni, kalau ikut harinya sampai jatuh matahari sana lah. Itu hari dia. Tapi takbir tu mutlak ni daripada jatuh matahari hingga takbir sembahyang. Gitu. Hingga masuk sembahyang. Maksudnya hingga takbiratul ihram tu imam. Tu makna. Kalau kita sembahyang jemaah, kalau kita sembahyang seorang, hingga takbiratul ihram sembahyang kita. Jadi kita tak pergi masjid. Tak main surau. Tu imam yang lama lah. Lepas sembahyang hari raya fitrah, hari raya haji ni main awal ke 8 sembahyang lah. Pergi ni 8.30 lah. Kita tiba pukul 11 pukul sembahyang. Tak apa. Tak pun pukul 10 lah. Kita ada takbir tu. Allah. Tak apa. Dia kira takbir diri kita. Kalau jemaah takbir ihram tu imam. Itu. Hingga masuk kepada sembahyang. Manakala masuk kepada sembahyang, habislah waktu dia. Waktu apa? Waktu takbir mutlak. Yang tak dikaitkan dengan sembahyang. Maka habislah takbir yang mursal pada kedua hari itu. Takbir mursal tak ada. Takbir apa? Takbir mursal? Apa takbir mutlak? Sama je lah. Mursal dengan mutlak tu lah ya. Mana mursal ni takbir yang disuruh. Itu takbir mutlak lah. Mursal. Irsal straight. Tak ada kaiwan. Lepas takbir tu yang pagi-pagi sebelum mayang tu macam lepas mat kan lah. Kawan tu sak kawan ni. Lepas tu nak lepas lah. Ya, siapa pasal lagi nak ambil takbir dia. Itu hak lah ikut. Itulah mursal, itulah mutlak. Lagi tu cari tak jumpa lah. Sama lah. Jadi takbir yang disuruh tu mana mursal? Disuruhkan dia. Iaitu takbir mutlak itulah juga. Takbir mutlak itulah takbir mursal. Hak tu lah. Saya ingin cari tak jumpa. Baik. Pada kedua hari itu, hari mana? Hari Raya Adha ke, Raya Kurban ke, habislah takat tu mursal. Ataupun mutlak. Dengan habis-habis tu. Tak lalu situ. Maka habislah takbir mursal. Habis-habis tu dengan takbiril imam. Dengan takbir imam. Sini di Melayu pula dah. Dengan takbir imam.
Habis mursal, habis muqayyad tu, habis tu dengan takbir tu imam. Baik. Takbir tu imam tu kaedah jika sembahyang berjamaah. Kalau kita sembahyang jamaah. Sekali kita sembahyang seorang diri, kira takbir tu imam ke tak. Kira takbir kita lah kalau kita tak jamaah. Ni hak bagi hak orang jemaah. Atau takbir dirinya, diri seseorang, jika ia seorang tadi sembahyang seorang diri. Kalau sembahyang seorang diri, takbir tu ihram kita tu lah. Takbir tu imam dengan takbir tu imam. Kalau ikut dengan takbiratul ihram imam, kalau ikut tu. Dengan takbir tu imam. Kalau tu imam mai pergi, dia takbir. Mana? Orang kali takbir dah tak? Bukan takbir tu imam, takbiratul ihram tu imam, faham tak? Oh ya. Kalau petang tu dah habis sembahyang, kita tengah hari tu dia buat jamuan. Dia pasal radio takbir itu dah. Radio tu apa yang kita takbir? Menunjuk tak apa. Dia patah ramai-ramai. Tak boleh. Tapi tengok lagi sebelum hari Maksudnya ke hari raya apa? Kalau kata dia fitrah terlepas tu tak boleh tak pakai imam. Kalau ikutnya tak ada dah, memang tak ada dah. Dia tu tak ada dah. Tapi main dengan TV ni dia takbir sampai lagi tak habis sebulan-bulan raya tu dia takbir gitu lah. Main tu yang seronok raya ni pak artis. Sebelum raya tu dia abang dia buat baju ni berapa belas-belas dah. Kontrol tu pok ni seronok ni raya ni. Kita kau. Jadi satu pendapat mengatakan disunatkan takbir hingga selesai imam daripada sembahyang dan 2 khutbah. Ada pendapat yang gitu. Lagi tak selesai sembahyang ada lagi. Ada pendapat lah. Tapi kaul yang kuat dia kata tak ada lah takbir tu ihram imam selesai lah. Muqayyad tu dah. Walaupun ada pendapat selagi tu imam tak selesai sembahyang dia ada lagi. Selagi tu imam tak selesai khutbah ada lagi. Nah, ada pendapat ni lah. Jumlah pendapat. Sekali satu ketika di kampung mentor di Pendang. Siapa orang Pendang? Tak boleh mengaku dah boy. Jadi di Pendang tu depa sembahyang fitrah, raya fitrah. Selepas pada sembahyang depa takbir. Depa takbir. Lepas tu tak apa lah. Kita tak kata apa, takbir ni apa buat lah. Sekali depa sembahyang di masjid di dalam sekolah Meleleh. Waktu tu arwah tu guru dah dah. Arwah tak payah dah. Lepas tu siapa dia jadi imam? Abang dia tu, abang tu jadi cucu ipar lah. Cucu ipar lah. Lepas tu bila lepas pada depa sebenarnya depa tersilap pergi takbir. Bila takbir dia duduk belakang. Tu tak ada apa dia. Lepas tu dia aku tanya dia untuk hang aku tak tahu orang gitu tak ya tak tahu. Bila tak ya tak kata apa. Duduk malam amal. Siapa ada hari sembahyang? Dia tahu Ustaz Zain dah. Dia kan sembang tak Zain lama. Dia sembang. Ustaz. Betul ya? Ada dia tahu. Betul apa? Dia kata depa tersilap ni. Silap. Silap. Maksud dia gitulah, tapi atas qaul yang kuat memang tak ada lah. Tapi ada pendapat. Dia tu gini-gini ni. Ada pendapat yang mengatakan selagi duduk sembahyang untuk imam, selagi mana tak habis khutbah, ada lagi muqayyad. Dia ada pendapat yang kata yang sebut macam tu. Yang satu pendapat disebut sehingga imam selesai sembahyang dan selesai 2 khutbah. Baru habis muqayyad, baru habis mursal. Itulah yang disebut oleh Imam Imrani ada dalam kitab. Kalau tuan-tuan, kalau orang tanya apa tulis, pergilah pokok jumpa nama kitab je dah. Nah, kita abang nama kitab Al-Bayan Syarah pada Muhadzab. Tulis Rumi pun tak apa. Pokok dah berjumpa. Siapa pendapat siapa? Imam Imrani dalam kitab Al-Bayan Syarah pada kitab Muhadzab. Juzuk yang kedua tulis belakang. Muka surat 653. Tulis gitu sudah. Dia payah lah ni. Aku mana ambil tang mana. Dia boleh ni.
Kitab Al-Bayan Syarah pada Muhazzab. Siapa yang sebut? Imam Imrani. Muka apa? Jilid yang kedua 653 muka surat. Situ. Maksud dia, pendapat dia, selagi mana imam tak habis semayang dan tak habis buat khutbah, selagi itu ada muqayyad dan mursal. Jadi, betul Tok Guru tak kata apa dah. Tapi kalau orang tanya dia, tak boleh Kalau orang tanya dia, tapi orang tak tanya, tak boleh tanya. Siapa tak boleh tanya kalau kata ni. Tapi dia tak kata apa lah. Kalau kata tak ni, dia mesti tokah lah. Imam Imrani. Alif, Lam, Ain, Mim, Ra, Alif, Nun, Ya. Imrani. Jadi Rumi Imrani. Imran lah. Tapi Rumi. N-I. Imam Imrani. Ada dalam tu. Dalil hadis riwayat Imam Az-Zuhri. Hadis dia, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil aidi hatta ya'tiyal musalli wa hatta yaqdi salati. Itu dalil dia. Maksudnya Rasulullah bertakbir pada hari raya sehingga datang ke tempat sembahyang, sehingga selesai daripada sembahyang. Nah, selesai daripada sembahyang, selesai pada situ. Nah, maksudnya selesai pada sembahyang, dia kira selagi tak ambil khutbah, tak selesai sembahyang. Faham tak? Selesai pada sembahyang. Nabi daripada tempat dia mai. Daripada tak apalah, belah mai pasal ada lagi mutlak ke dah. Lepas tu sehingga dia selesai sembahyang. Sebenarnya selesai sembahyang Nabi ni, maka selesai daripada khutbah baru selesai. Faham tak? Maka daripada pendapat ni, ada hadis ni dalam kitab Mu'jam Awsat. Ada dalam kitab Mu'jam Awsat. Hadis ni. Kod lah, kod jumpa, buat bodoh, sudah lah. Kalau orang takbir, dia ambil ke dia lah. Kalau orang tanya, kod mana boleh kod, bumbung gitu lah. Nah, biasa ada orang tingkat luar. Dia tak ada. Tapi ada dalil. Mu'jam Awsat ada. Riwayat Ibnu Mundir. Dia tak ambil dengan ilmu muka surah. 301. Jilid keempat. Itu dalam kitab hadis. Itu dalil dia. Wallahualam. Weh, takkan malam ni satu je. Memang raya tak habis. Kan kena sambung memang raya tu. Allah. Sikit. Habis dekat mana kita baca ni. Dan habislah takbir yang mursal tu pada kedua hari raya itu dengan takbir imam. Takbir tu imam jika baik. Dan sunat takbir muqayyad. Mana takbir muqayyad ni takbir yang apa muqayyad? Yang berkait ataupun berbatas. Berkait lah. Muqayyad. Kait. Qayyada yuqayyidu muqayyadah ni mana? Berkait. Pada hari raya haji. Hari raya haji ada muqayyad. Hari raya haji ni ada muqayyad. Takbir muqayyad ni sebenarnya takbir yang mengiringi sembahyang lah. Takbir mengiringi sembahyang. Disunatkan pada mazhab kita Syafi'i dan tidak disunatkan pada mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Hanbali tak sunat. Dan mazhab kita Syafi'i dia sunat. Mengiringi sembahyang. Tak kira lah sama ada sembahyang tu sembahyang fardu ataupun sembahyang tu sembahyang sunat. Jadi sebab tu selepas pada sembahyang raya kita takbir pula. Itu muqayyad lah. Walaupun sembahyang tu sunat. Hatta ulama kata sembahyang mayat pun sunat juga lah. Kalau dia fardu apa tu? Mayat juga lah. Situ. Sembahyang waktu sunat. Terkait. Satu nak sembelih. Dia tak nak kait, tak muqayyad dengan sembelih. Mimpi ramai-ramai sembelih Allahu Akbar, Allah takbir. Takbir yang sunat lah kawan nak sembelih tu ya lah. Atau apa dia lah. Kerana sunat bila nak sembelih ni kita takbir lah. Kita bismillah, kita takbir lah. Itu sunat bagi orang sembelih. Itu tak dia kait, kan tak muqayyad. Tak sunat muqayyad apa? Takbir muqayyad ni dengan sembelih. Tak sunat Pak Long ni. Orang lain tak sunat. Pak Long sembelih tu faham. Dia tak bertumpang ni. Bukan nak muqayyad. Tak apa lah kalau niat tu lah. Bukan nak muqayyad bertumpang ni. Satu lain. Tapi kalau muqayyad memang tak disunatkan. Kerana sembelih tak sunat. Dia kait dengan sembahyang. Dimulai pada subuh hari Arafah. Malam hari 9 tu mula ada. Esok nak raya. Inilah. Habis mayang subuh. Mayang dah. Takbir. Ni takut nak takbir.
Tengok tak, mai tahun lalu pula dah. Hari 9 lah bulan Zulhijjah, hari Arafah. Hingga akhir asar hari tasyrik. Habis. Hari tasyrik hari 13 tu dah. Habis. Kemudian daripada tiap-tiap sembahyang dia qaid tu. Bila nak muqayyad dia nak qaid dengan apa? Kemudian ini selepas daripada tiap-tiap sembahyang. Bila dia sebut sembahyang, maka termasuklah sembahyang sunat. Nah, bila nama sembahyang, nama dia muqayyad kan. Dan ulama kata sunat juga kalau kita tengok binatang kan nak buat korban, kita takbir, sunat takbir ada. Tu kan nak tengok. Bila kita lain tu sebut. Jangan ada lembu ni. Tak payah duduk lah. Saya dekat duduk sila tu Allahu Akbar, Allah depanmu tu lah. Tak payah. Maksudnya kita lalu tu lah. Takbir ni tiga lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi Allah. Nah. Itu. Ni tengok tekak di sila Allahu Akbar. Allah mengaji kita sunat takbir ni. Tengok lembu korban. Datang korban. Dia lah memanglah sunat lah. Tapi Allah kita lalu tu, bila kita ternampak dia yang kita nak buat korban tu lah. Sunat kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah. Nah, sambil lalu ya. Sambil jalan. Dari kita tengok dia tu dah. Sunat gitu. Baik. Dan jika orang haji, maka sunat dimulai takbirnya yang muqayyad daripada zuhur hari raya haji. Dia mula pada lahar. Hari raya haji. Pasal apa mula lahar? Hingga subuh akhir hari tasyrik. Dia sunat dan mula situ. Kerana hari 9 dia tak sunat lagi. Kerana dia bergalut dengan rukun dengan apa? Dengan wukuf dengan Arafah tu lah. Dengan wukuf di Arafah tu dia bergalut sampai pada pagi-pagi apa ni? Lepas pada dia melontak jumrah Aqabah hari 10 tu lah. Lepas pada tu 10 lalu lah. Dia mula zuhur hari 9. Adapun hari apa? Hari 9, hari 10. Ada apa hari 9 ni? Dia tak sunat. Dia sunat talbiyah. Dia sunat talbiyah. Gitu. Dia dah situ. Kalau orang buat haji, kalau orang yang ihram haji, ada pun orang tak ihram haji, ya Allah. Sunat takbir tak? Dia ada pada hari 9 ni. Gitu. Maka sunat dimulai takbir muqayyad bagi orang jika orang haji lah. Muqayyad dimulai takbirnya dengan muqayyad takbirnya yang muqayyad daripada zuhur hari raya haji hari yang ke-10 lah. Daripada Zulhijjah hingga subuh akhir hari tasyrik. Habis macam kita lah. Habis itu. Yakni hingga subuh hari yang ke-13. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Dan qala musannif rahimahullah ta'ala, dan lafaz takbirnya iaitu Allahu Akbar next week. Next week tak ada. No. Ujung-ujung bulan depan. Tu bukan letak PKP mah. Wallahu a'lam. Siapa nak kata awak? Nombor tu tanya banyak dia buat tu dia kata. Tak nak mandi dia macam mana tak? Mandi apa? Mandi sunat raya. Sunat yang raya ni tujuannya kerana nak tengok bila kita sunat dia mula masuk waktu dia masuk subuh masuklah. Masuklah. Tapi kalau kita nak berhimpun, sunat tak nak berhimpun tu lah. Itu lebih afdal, bukan sunat. Afdal dia dekat-dekat yang ni. Tapi sunat kita mandi lah daripada awal-awal ni. Kerana apa? Kerana dia sunat, dia kena berhias, dia bukan kerana berhimpun sangat. Tapi bagi orang lelaki yang nak berhimpun, afdal dia dekat-dekat nak pergi sembahyang tu lah. Itulah. Tapi masuk waktu dia, ulama kata masuk dah. Masuk subuh, masuk dah. Boleh mandi dah. Allah.